Alhamdulillah. Jadi untuk program pada hari ini, besar harapan kami mengalu-alukan di luar sana untuk sharekan kita punya link yang mana program ini sangat-sangat bermanfaat pada hari ini. Untuk pagi ini saya akan sharekan perjalanan untuk bicara konseling ini. Saya akan sharekan. Tunggu sebentar ya. Baik. Nama diberi Nur Azian binti Basir, berasal dari Mersing, Johor. Dapat pendidikan ijazah sarjana muda kaunseling Universiti Malaya. Mempunyai kelayakan sebagai kaunselor berdaftar Lembaga Kaunselor Malaysia. Merupakan ahli seumur hidup Persatuan Kaunseling Malaysia. Merupakan pengamal master Neo CBT, pengamal master ADHTP, pengamal master Psychonumerology, pengamal mindfulness spiritual therapy, pengamal mindfulness love therapy. Alhamdulillah. Jadi untuk perkongsian pada hari ini kita ada 3 slot. Yang pertama slot pengenalan tentang yang mana program bicara konselor. Yang kedua kita ada Q&A dan yang ketiga kesimpulan. InsyaAllah kita akan memanfaatkan sesi ini. Jadi saya tidak membuang masa lagi, saya menyerahkan pada panel yang kita jemput iaitu Puan Nur Azian binti Basir selaku panel perkongsian ilmu dan merupakan seorang pegawai konseling di ILP Tangkak. Terima kasih Encik Rafizi. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini saya akan berkongsi tentang kenali zon emosi semasa COVID. Semua orang tahu sewaktu COVID banyak perubahan yang berlaku. Nak atau tak nak, kita terpaksa menormalisasikan atau menormalkan sesuatu norma baharu. Jadi dengan ini banyak perkara yang terpaksa kita ubah suai. Dalam kaunseling atau psikologi, perkara yang berlaku secara keseluruhan sama ada secara emosi, tingkah laku ataupun pemikiran, kita akan mengambil satu proses iaitu dipanggil adaptasi untuk menerima apa saja perubahan. Proses adaptasi itulah yang mencabar sekarang ni. Kita seperti yang kita telah lihat di media massa, media sosial semua, banyak isu-isu yang melibatkan gangguan emosi yang dikategorikan sebagai gangguan emosi, ada juga yang dikategorikan sebagai gangguan kesihatan mental. Itu semua yang kita nampak, saya tak perlulah kongsikan berita-berita itu, rasanya semua orang tahu. Ada banyak, ada pelbagai dan semakin hari dia semakin bertambah. Disebabkan keadaan pandemik COVID-19 ni. Dia dah berterusan daripada awal akhir Disember 2019 hingga sekarang. Dan di Malaysia kita semua sedia maklum daripada fasa demi fasa kita telah melalui perubahan daripada PKP, PKPB, PKPP
dan PKP semula, kemudian kita masuki fasa yang baru sekarang ni untuk penjenamaan semula iaitu dinamakan PPN, Plan Pemulihan Negara. Betul? Betul. Okey. Jadi dalam masa dalam masa yang tersebut, nak atau tak nak, kita akan mengalami perubahan. Kita akan menyesuaikan diri kita. Okey. Sebab tu hari ni forum ni, kita panggil forum lah kan, bicara santai ni tentang kenali zon emosi semasa COVID. Okey. Supaya kita tahu emosi kita kat mana. Okey. Sebagai pengenalan, saya akan sharekan saya punya slide sedikit. Okay, saya sharekan satu slide. Okay. Okay, slide saya ni. Okay. Saya nak tanya, apa perasaan anda hari ini? Apa yang anda rasa? Ada rasa gembira, kecewa, sakit, gelisah, sedih, risau, bimbang dan seterusnya. Yang saya ni. Okay. Masing-masing cuba fikir apa yang dia rasa hari ini. Okay. Mana yang ada mic tu boleh on. Saya nak tengok respon juga. Okay. Ada apa yang anda rasa hari ini? Mungkin ada yang orang gembira. Mungkin semalam baru makan durian ke kan? Dapat IOI pula kan? Musangking ke? Atau ada juga yang mungkin putus asa. Sebab semalam dengan hari ni sama saja. Tak boleh keluar rumah. Atau ada yang masih penat, rasa penat. Semalam hari ni sama je. Tetap kena masak, tetap kena kemas rumah bersepah. Tu semua. Ataupun mungkin ada yang rasa sedih. Okay. Ini semua, perasaan ini adalah normal untuk kita sebagai manusia. Okay. Untuk mengetahui atau menghadapi situasi kita kena tahu apa perasaan kita. Sebab hari ni fokus kita pada emosi kita. Okay. Apa kita bangun pagi kita kena jelas apa emosi kita. Faham, emosi kita akan berubah. Kejap pagi kan, bangun pagi ceria, kita rasa gembira sebab semalam kita menyempurnakan tugas-tugas kita dengan baik. Tiba-tiba kejap lagi kan anak nangis, kita rasa macam marah. Mungkin juga kita rasa kejap lagi rasa sedih sebab dapat panggilan. Normal untuk manusia berubah-ubah perasaan dia. Tapi yang paling penting kita kena tahu apa yang kita rasa ketika itu. Okay. Okay. Ini yang kita nak masuk. Okay. Gangguan emosi. Bila kita tak tahu apa yang kita rasa pada ketika itu, pada saat itu, kita mungkin boleh terkena gangguan emosi. Okay. Ini bukannya gangguan kesihatan mental, bukan. Ini gangguan emosi saja. Kita pecahkan. Okay. Kalau dalam psikologi, emosi, pemikiran dan tingkah laku 3 aspek yang berbeza tapi berhubung kait. Okay. Sekarang ni saya akan sentuh tentang emosi saja. Pemikiran dan tingkah laku saya akan sentuh sedikit saja. Tapi hari ini kita akan fokus pada emosi. Okay. Semua orang tak nak gangguan emosi. Faham? Sebab gangguan emosi akan menarik kita punya tenaga lebih. Okay. Jadi ini yang paling penting. Sebelum kita masuk untuk kena pasti zon emosi tu, kita kena tahu tanda-tanda gangguan emosi. Okay. Gangguan emosi boleh berlaku bila tanda-tanda ni muncul. Tanda-tanda ni boleh muncul 1, 2 atau semuanya. Okay. Saya ringkaskan yang ni. Tanda gangguan emosi yang pertama adalah kesakitan. Kita rasa sakit di belakang sini. Kita rasa sakit di kepala. Kita rasa sakit di dada. Itu antara tanda-tanda gangguan emosi. Okay. Kemudian kita rasa tenaga kita cepat habis. Itu pun antara tanda-tanda gangguan emosi. Okay. Dan kemudian kita punya tidur kita pun terganggu. Mungkin kita boleh tidur 10 jam tapi kita rasa sangat penat. Mungkin kita boleh tidur 5 minit tapi 5 minit tu macam kita tak tidur. Okay. Ataupun kita rasa kejap lagi kita nak tidur 5 minit. Sambunglah 2 minit lagi. 2 minit tu tak puas lah. 10 minit lagi. Tu utamanya waktu pagi lah kan. Bila waktu pagi kalau kita susah nak bangun tu,
Maksudnya gangguan dekat tidur tu, tanda gangguan tu mungkin dekat emosi kita adalah kita pun confused apa ataupun kita keliru apa emosi kita hari itu. Okay. Ataupun tanda gangguan emosi tu pada pemikiran. Contohnya. Contoh saya ambil contoh saya lah. Kenapa poster saya ni ada gambar saya seorang je, kenapa orang lain tak ada? Contoh macam tu. Ataupun bila orang lain tengok poster saya tu, kenapa gambar dia je? Kenapa program orang lain tak ada gambar orang? Kenapa program dia ada gambar dia? Bila kita berfikir macam tu, emosi kita secara tak langsung akan terganggu. Macam tu lah. Contohnya macam ini gangguan emosi. Contohnya kita ni jenis yang senang terasa senang apa orang cakap kecil hati. Jadi bila gangguan emosi tu jadi, fikiran kita akan cari benda-benda yang kenapa dia nak cakap gambar ni tak cantik, contoh. Macam tu. Okay. Sebab bila kita tengok gangguan tanda gangguan emosi ni, dia akan berhubung kait juga dengan fikiran. Bila emosi kita ni nak sedih je, fikiran kita biasa akan sedih. Contohnya, bila kita rasa rindunya kat kampung kan emosi tu, lepas tu kita akan fikir kampung best, ada durian free, tak payah beli. Macam tu. Bila kita fokus macam tu dan emosi kita akan lebih macam akan lebih sedih. Dia akan mempengaruhi kita punya kehidupan seharian juga. Bukan seharian lah, kadang-kadang berminggu-minggu, berbulan-bulan. Okay. Seterusnya bila kita ada gangguan, tanda gangguan juga dalam emosi, kita punya perasaan. Kita pun tak tahu. Sekejap kita marah. Padahal contohnya anak tumpahkan air. Yalah, biasalah BDR kan. Anak tumpahkan air jadi kita rasa cepat nak marah. Lepas tu kadang-kadang kita rasa macam geram sangat. Itu mungkin tanda-tanda yang emosi kita terkena gangguan jugalah. Dan antara juga tanda minat. Bila contohnya kita selalu menanam pokok, kita rasa selesa, rasa bahagia, rasa gembira bila tanam pokok. Tiba-tiba minat tu kita dah tak suka. Okay? Itu pun antara tanda gangguan emosi berlaku kat kita. Dan yang paling penting yang ini biasanya orang jarang untuk sedar. Tapi ini adalah point atau tanda yang paling besar iaitu harga diri. Harga diri ni macam ni. Contohnya hari ni saya dah berjaya masak. Jadi saya sepatutnya gembira dengan pencapaian dan penghargaan pada diri sendiri. Tapi bila dia tak rasa, alah masak hari-hari pun masak. Dia tak menghargai diri tu, tanda dia mungkin ada terkena gangguan emosi. Okay. Takat ni faham? Okay, ini antara tanda-tandanya tapi banyak lagi. Setiap orang ada kehidupan yang berbeza, ada jalan cerita yang berbeza, ada environment kehidupan, persekitaran yang berbeza, ada orang-orang yang berbeza di sekelilingnya, ada jiwa-jiwa yang berbeza. Jadi respon untuk satu perkara, walaupun contohnya hari ni kita kena buat online ni, respon dia, kesan dia pada setiap orang tak sama. Okay, kesan dia pada emosi, pemikiran dan tingkah laku tak sama. Jadi kita tak boleh samakan dengan orang lain juga apa yang kita rasa. Tapi kita boleh meletakkan kita di tempat orang tu untuk memahami. Okay. Okay, boleh saya tanya? Bagaimana zon emosi yang membantu kita kenal pasti keadaan ataupun status emosi kita? Disebabkan pandemik ni apa semua, jadi kita nak kenal pasti. Bagaimana tu Puan Azian? Okay, tadi langkah pertama kita kenal pasti emosi kita apa. Kalau kita tak dapat kenal pasti emosi kita, susah untuk kita memahami zon emosi. Tapi tak mustahil. Kadang-kadang kita rasa kita tak tahu apa emosi kita. Tapi respon tingkah laku kita akan nampakkan kita di zon yang mana. Okay. Macam mana zon emosi kita ni boleh membantu ya? Zon emosi ni dia terdapat 4 warna. Dan 4 warna tu berbeza mengikut perasaan dia, mengikut emosi tersebut. 4 warna tu berbeza mengikut keadaan dan 4 warna tu juga akan biasanya mempengaruhi tingkah laku kita. Kita boleh nampak juga emosi melalui tingkah laku.
Okey, saya kongsikan sekarang. Okey, yang ini. Ini adalah zon emosi warna. Kita ada 4 zon emosi warna, iaitu zon biru, zon kuning, zon merah. Okey, apa zon emosi warna anda hari ini? Hijau. 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 Okey. Mungkin ada di luar sana yang berada di zon biru. Mungkin ada yang berada di zon kuning. Hijau. Hijau. Mungkin ada juga yang berada di zon merah. Okey. Jadi yang ini kita boleh mengenal pasti di mana zon kita berada. Okey. Sebab itulah kita nak kenal pasti emosi ataupun kita kenal pasti warna kita. Okay, kalau emosi kan nampak macam berat sikit kan. Okay, kita light-lightkan dia. Masa ringan-ringankan dia je. Kita cakap okay, kita zon mana hari ni? Okay, kalau kita zon hijau, kita tenang, gembira, fokus. Kita rasa kita lah yang mencorakkan dunia kita. Okay. Okay, maksudnya hijau. Okay, on. Teruskan perjalanan anda. Teruskan buat cerita hidup anda. Okay. Kalau zon biru dia rasa bosan, dia rasa sedih dan dia rasa letih. Okay. Zon biru ni dia menghampiri kepada, kalau warna biru kan macam tenang kan, tapi kalau gelap sangat biru dia tu kita akan rasa macam sempit kan. Jadinya kita rasa macam bosan, sedih dan letih. Kalau kita memasuki zon biru, kita rasa macam bosan lah hari ni, tak tahu nak buat apa. Okay. Kita rasa sedih lah. Sedih. Okay. Kita rasa letih atau letih. Ataupun seumpama dengannya macam kita rasa macam lost. Lost mungkin boleh masuk dekat zon kuning kan, sebab kita terlalu, keliru, bimbang, kecewa. Yang tu. Kalau depressed. Oi, berat perkataan depressed. Depressed adalah satu perkataan yang sangat besar maknanya. Sebab depressed dia dah mempengaruhi emosi, pemikiran dan tingkah laku. Kalau depressed, tertekan. Okay. Depressed ni special sikit sebab kita orang yang sebab saya cakap besar kan, berat depressed tu, dia mungkin berada dalam masa yang sama zon-zon warna yang berbeza. Okay. Dia depressed, kalau perkataan depressed tu dia mungkin rasa sedih, dalam masa yang sama dia marah, dalam masa yang sama dia kecewa. Okay. 3 mungkin. Tapi kita akan tengok dominan color mana yang mempengaruhi dia. Okay. Hari ni kita nak memahami kita punya emosi melalui zon. Tak perlu fokus pada depressed, kita fokus pada satu je. Kita pilih dia satu color. Okay, satu color kita yang mana. Okay, nanti saya akan kongsikan beberapa cara untuk kita menangani atau menghalang atau mengelakkan gangguan emosi ni sering berlaku. Adalah cara-cara dia. Tapi sekarang ni fokus kita adalah untuk kenal pasti kita di warna yang mana. Okay, kalau warna hijau. Okay, warna hijau kita rasa lega lah. Tapi kalau sentiasa hijau, adakah itu satu yang normal? Normal tak kalau kita sentiasa hijau je? Biasanya berubah-ubah kan. Biasanya kita berubah-ubah. Berubah-ubah, yang penting kita tahu, kita alert, kita faham zon emosi kita kat mana. Okay. Ini nak memudahkan kita. Ada lagi cara nak memahami emosi. Ada yang panjang, ada yang spesifik, ada yang saintifik, ada yang macam cara makmal. Kita nak mudahkan. Kita nak aplikasikan supaya semua orang faham. Okay. Tadi macam depressed kan ada biru. Okay. Dia kalau sedih dia banyak. Okay. Sedih untuk perkataan depressed tu biasanya kesedihan yang melampau sehingga melebihi 2 minggu rasa sedih tu. Okay. Itu kalau kita masuk tajuk gangguan kesihatan mental, ada banyak lagi huraian dia. Tapi setiap emosi kita ni kalau dia berpanjangan dalam masa tertentu, dia boleh membina atau menghasilkan sesuatu stage ataupun tahap lain dalam kita punya emosi. Okay. Kalau kita rasa marah yang berpanjangan tu sehingga akan
menarik tenaga kita, menarik segala benda positif dalam diri kita, dia akan membentuk satu peringkat lain pula dalam emosi kita. Okay. Sebab tu bila kita tengok kalau orang yang amuk, orang panggil amuk kan, amuk yang mengamuk, ambil parang tu semua, itu adalah satu emosi pada tahap yang dah tahap seterusnya. Maksudnya tahap seterusnya. Bukan marah yang biasa, marah yang berganda-ganda. Macam tu. Okay, tak payah pening-pening, kita tengok dulu. Kita dah tahu kan zon kita yang mana? Okay. Dah tahu kan? Okay, dah tahu. Kita ada soalan lain? Baik, saya cuba melihat bahawa kekangan kita dalam pandemik kita menjalani hari-hari, ramai yang stres, distress. Jadi dalam konteks kita hari ini, adakah wujudnya dua zon emosi dalam satu masa? Okey, tadi dah jawab sebenarnya. Bila guna perkataan depressed, ada 3 color yang akan muncul. Okey. Tapi kalau dua zon tu mungkin ada, tapi mana yang kita akan fokus pada mana yang dominan. Sebab untuk memahami emosi, kita kena first, yang pertama kita kena kenal pasti emosi kita. Bantuan untuk kenal pasti emosi dengan zon warna ni. Okey. Ini senarai ni sikit je, saya ambil 3 setiap zon. Tapi nanti saya akan pecahkan lagi pada huraian seterusnya. Saya akan pecahkan lagi perasaan emosi-emosi ni semua supaya kita lebih memahami. Okay. Untuk wujud 2 atau 3 atau dalam masa yang sama 4 mungkin nampak mustahil lah sebab dia bertentangan sebenarnya. Ada yang bertentangan. Okay. Tapi bagi orang yang mungkin berubah-ubah situasi dia. Situasi dia berubah-ubah disebabkan oleh tingkah laku dan disebabkan oleh dia punya pemikiran, tak mustahil untuk dia berada dalam satu masa beberapa zon warna tu berada. Maksudnya dia mungkin boleh biru dan merah. Contoh biru dan merah sebenarnya nampak bertentangan. Dia bosan, dia marah. Bosan dia akan mengecilkan diri dia. Betul tak? Biasa kita bosan kita macam mengecilkan diri kita, bahu kita akan kecil. Kalau kita marah kita akan besarkan bahu kita nak push energi kita nak tolak energi kita pada orang. Betul? Nampak tak perbezaan tu? Tapi mungkin dia boleh berada dalam satu masa 2 color. Cuma dominan dia. Okey, dominan tu maknanya dominan tu mana yang lebih banyak bagi dia. Okey. Lebih banyak bagi dia pada ketika itu. Contoh pukul 10 dia banyak zon biru. Tapi tiba-tiba pukul 12 nanti dia banyak zon merah. Dia kena mengenal pasti emosi dia dan zon mana yang dia berada. Okey? Okey, untuk lebih faham, saya rasa kita masuk slide seterusnya. Okey, macam ni. Zon hijau. Kita masuklah yang positif dulu ya. Zon hijau, kita akan aktif, selesa, rasa okey. Rasa tenang, bahagia, fokus, terkawal dan gembira. Okey, saya nak fokus pada satu perkataan rasa okey. Rasa okey di zon hijau ini, dia rasa semuanya terkawal. Okey, dia rasa okey. Bukan rasa okey yang kosong. Ada ramai orang cakap, bila orang tanya, awak okey ke? Saya okey. Tapi okey dia pun tak tahu zon mana yang dia berada. Okey, ini rasa okey yang memang dia rasa dia hijau. Dia rasa sebahagian atau semua daripada pecahan zon emosi ini. Okey. Terutamanya kalau rasa okey, dia rasa dia terkawal. Maksudnya dia mengawal hidup dia. Dia yang menentukan segalanya dalam hidup dia. Macam tu. Dia rasa okey, okey lah. Bukan okey lah. Nampak tak beza? Okey lah dengan okey lah. Okey, beza kat situ. Walaupun perkataan yang sama. Rasa okey kat hijau ni, dia rasa dia mengawal hidup dia. Secara dia yang berkuasa ke atas hidup dia. Okey. Ini secara psikologi. Jangan masukkan yang spiritual. Spiritual nanti beza lain sikit. Okey. Okey, saya pergi seterusnya. Zon kuning. Okey, zon kuning ni dia rasa teruja. Teruja yang dia nampak tak ikon tu berpeluh tu. Dia rasa teruja tapi teruja dia banyak bimbang. Dia rasa kecewa. Okey, dia rasa risau, rasa gementar, dia rasa keliru. Okey. Risau ni dia akan fikir banyak perkara lah.
biasanya kebanyakan orang yang berada zon kuning ni, dia akan ada simptom yang tadi. Tanda-tanda tu, gangguan tu adalah tidur. Dia susah nak tidur. Ataupun dia tidur, tapi dia rasa macam tak puas tidur dia. Tak berkualiti tidur dia. Biasanya lah. Tapi ada juga tanda-tanda yang lain. Kadang-kadang dia hilang minat. Hilang minat pada diri dia. Penghargaan pada diri dia. Kita balik semula pada tanda tadi kan. Yang itu. Okey, ini zon kuning. Ada sesiapa yang berada di zon kuning? Untuk berada seketika, kita rasa kecewa, kita rasa risau, itu normal. Tapi jangan bagi terlalu lama berada di zon kuning. Kita kena cari cara untuk menghadapinya. Okey, seterusnya zon biru. Okey, zon biru ni dia sedih, bosan, letih, lambat dan muram. Okey. Zon biru ni kadang-kadang kita rasa, okey, kadang-kadang kan kita bangun tidur tu, kita akan perasan kita macam berada di zon biru. Bila kita tak meletakkan apa-apa matlamat, hari ni kita nak buat apa. Betul tak? Contohnya, biasanya hari hujung minggu lah kan. Hari hujung minggu kita rasa macam kita tak nak buat apa-apa. Jadi emosi kita mungkin berada di zon biru. Kita rasa lambat. Kita nak bergerak lambat. Kan emosi kita macam lambat. Kita tak tahu apa yang kita rasa. Itu contoh. Tapi macam yang saya cakap, tak semua orang sama. Tak semestinya bangun tidur je dia mesti duduk zon biru. Tak. Bukannya. Cuma kita nak kenal pasti zon-zon yang kita berada. Okey, ni dah zon biru. Okey, saya letak lagi satu zon merah. Buka je zon merah, color aura dia merah. Kita pun dah rasa panas sikit. Panas. Okey, yang ini kita rasa biasalah. Merah mesti kait dengan marah, api. Apa lagi kaitan merah? Membara kan. Membara pun kita macam okey, merah, geram, panik, takut. Mandi. Okey. Takut tu kita selalunya takut ni takut yang melampau Bukan takut yang biasa-biasa. Okey, bukan yang maksudnya takut yang melampau tu maksud saya bukannya sampai takut yang kita bersedia. Sama ada kita nak lawan ataupun kita nak lari. Bukan yang takut sikit macam takut yang sikit-sikit macam kita takut lipas tu. Dia mungkin juga berada di zon merah. Sebab kategori takut ni dia pun kadang-kadang berbeza mengikut orang. Okey. Takut ni boleh berada di zon merah seseorang bila dia jenis yang kalau dia takut dia akan menghadapinya atau lari, fight atau flight kan. Okey. Tapi mungkin kalau takut biasa sikit-sikit je dia tak berada di zon merah. Tapi untuk keseluruhan kita tak takut dekat zon merah sebab zon amaran. Okey. Bila kita takut, contoh takut tak ada duit nak makan. Jadi kita akan meningkatkan kebarangkalian kita berfikir tu banyak sikit. Bila kita takut, kita cari alternatif. Kalau kita tak jumpa, nanti kita tengok pula kesan pemikiran. Sama ada kita nak salahkan diri ke, kita nak berserah ke, kita nak berfikiran positif. Okey, itu pecahan zon. Baik Puan Azian, iklan sikit. Diminta kalau boleh kita sharekan kita punya live ni kepada mereka-mereka, kepada anak didik kemahiran kita semua sekali lah. So kita dapat marahkan lagi program kita ni. So disilakan Puan Azian teruskan bicara. Okey, betul tu. Yalah saya sebenarnya tak adalah sepakar orang yang keluar di TV, tapi sekurang-kurangnya jika sedikit ilmu yang kita kongsikan ini memberi manfaat, walaupun bukan dari orang yang berkongsi, maksudnya daripada peserta-peserta ni boleh berkongsi juga pada orang lain. Mungkin manfaat tu akan kita sampaikan. Mungkin kita tak tahu di satu ceruk, di satu bilik yang terpencil, dia berada di zon kuning. Ataupun dia berada di zon biru. Dia perlukan bantuan, dia perlu tahu emosi dia kat mana. Jadi kalau kita kongsikan mungkin dia membantu. Ya, betul. Kan?
kalau kita tengok dekat Zoom ni peserta dia ada 37 orang. Okay lah, termasuk saya. Tapi kita tak tahu bila kita share live dan seumpamanya kita share link semua, ramai lagi peserta yang akan masuk ataupun bukan duduk dalam peserta Zoom pun kita akan dapat manfaat tu. Okay, saya berharap macam itulah. Sedikit ilmu yang dikongsikan ni akan memberi manfaat pada ramai orang. Okay. Sebab emosi sekarang ni, lagi-lagi waktu pandemik ni, kita sendiri keliru. Apa yang berlaku? Kita tak boleh keluar rumah. Apa emosi akan muncul? Biasanya emosi marah. Tu yang dekat Facebook tu kita akan nampak komen-komen tu. Itu semua peluahan emosi yang dilakukan secara hujung jari. Maksudnya kita komen dalam apa-apa post. Ada orang tu komen dalam apa-apa post. Meluahkan emosi dia di hujung jari. Itu tingkah laku dia, meluahkan emosi di hujung jari. Emosinya marah. Emosinya geram. Kenapa angka tak turun-turun? Geram sampai nak keluarkan Selangor dari Malaysia, nak keluarkan KL dari Malaysia untuk kurangkan data supaya kita boleh pergi peringkat ke seterusnya. Itu sebenarnya adalah reaksi ataupun respon daripada emosi. Okay? Dan pemikiran. Maksudnya tingkah laku yang terhasil daripada emosi dan pemikiran. Okay. Ini dah zon-zon ni. Ada apa-apa soalan? Atau macam mana? Yang mana yang ada boleh bertanya. Hadirin-hadiran yang berada dalam program santai bersama Puan Azian bolehlah bertanya. Kita buka. Okey. Jadi kalau kita lihat daripada penerangan Puan Azian tadi, kita tengok bahawa gangguan emosi ini boleh menyebabkan bukan saja emosi tetapi boleh menyebabkan kesihatan mental juga. Betul ke Puan Azian? Betul. Okey. Sebenarnya gangguan kesihatan mental tu berpunca daripada macam saya cakap awal tadi, psikologi tu aspek dia 3 saja, emosi, pemikiran dan tingkah laku. Okey. Antara tiga-tiga aspek ni, tiga-tiga perkara ni, dia berhubung kait. Okay. Kalau kita asyik rasa marah je, rasa takut ke, rasa panik ke kan, saya ambil zon merah, nak marah, takut, panik ni, dia akan secara tak langsung akan mempengaruhi pemikiran kita. Ataupun kadang-kadang pemikiran yang menyebabkan kita berperasaan begitu. Okay, contohnya marah. Kita meletak syarat, satu perkara tu mesti sempurna seperti yang kita nak. Okay. Contohnya kita letak syarat sempurna seperti yang kita nak. Okay. Pagi tu mesti rumah bersih. Pukul 8 mesti masuk office secara maya. Buat kerja office. Lepas tu rehat pukul 1. Tapi dalam masa tersebut ada banyak lagi perkara yang berlaku. Bila kita tak dapat mengawal, terkawal tu duduk dekat zon hijau, adakah kita akan marah? Kita akan lompat dari zon hijau ke zon merah. Bila perkara itu berlaku, pemikiran kita, tingkah laku kita bagaimana? Dan keadaan tersebut berterusan tanpa kita kawal, tanpa kita sedar. Kita ni sebenarnya dah melompat-lompat zon, kita dah tukar-tukar zon. Lepas tu sampailah satu tahap, badan kita dah lali. Maksudnya marah aja berpanjangan, contoh, ataupun bimbang aja berpanjangan, ataupun bosan je berpanjangan. Kita lupa nak tutup switch emosi kita lupa. Kita mampu mengubah emosi kita melalui pemikiran, kita lupa yang tu. Dan dari situlah dia boleh mencetuskan gangguan kesihatan mental. Okay. Okay, saringan untuk gangguan kesihatan mental biasa kita akan gunakan DAS, iaitu Depression, Anxiety, Stress Scale, iaitu DAS. Ataupun saringan minda sihat, yang tu kita akan tengok
kita tinggi dekat mana. Dari situ pun kita akan menilai 3 iaitu emosi, pemikiran dan tingkah laku. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita rasa emosi. Maksudnya kita tak tahu emosi kita apa ketika itu. Tapi kita rasa tingkah laku kita agresif. Contohnya jenis nak sikit melenting. Sikit je tangan pang. Sikit je barang terbang. Macam tu. Contoh yang itu mungkin adalah tanda-tanda ni juga. Okay. Tanda-tanda. Tapi kita nampak tu lebih pada tingkah laku. Okay. Ataupun pemikiran kita. Sikit-sikit kita rasa risaulah apa nak jadi. Nak keluar pintu pagar pun risaulah. Nanti ada mana tahu ada kuman kat ni. Tak salah kita berjaga-jaga. Risau yang normal boleh menyebabkan kita berjaga-jaga. Tapi risau yang keterlaluan akan menyebabkan kita akan menghadapi satu isu lain pula. Okay. Gangguan kesihatan mental ini berlaku sekiranya. Okay, ini key point dia untuk gangguan kesihatan mental. Gangguan kesihatan mental ni boleh berlaku sekiranya kita tidak mampu lagi berinteraksi ataupun bertindak ataupun menjalankan peranan kita sebagai mana diri kita. Contohnya, gangguan kesihatan mental ni terjadi pada seseorang, dia tak mampu lagi untuk menjalankan peranan dia sebagai diri dia. Okey, contohnya, gangguan kesihatan mental berlaku pada seorang bapa, jadi dia tak mampu nak melaksanakan peranan seorang bapa. Okey? Macam tu. Okey, key point dia ataupun kata kunci dia adalah gangguan kesihatan mental ni berlaku bila kita tak mampu nak melaksanakan peranan tersebut. Orang itu. Maksudnya, bila orang tu tak mampu nak melaksanakan peranan diri dia ataupun rutin harian diri dia ataupun tugasan dia, itu mungkin adalah tanda gangguan kesihatan mental. Key point dia adalah dia tak mampu berperanan sebagaimana diri dia. Okay, itu gangguan kesihatan mental. Yang hari ni kita nak hurai lebih ni gangguan emosi. Kita nak tengok gangguan emosi yang berlaku pada kita. Okay, tak ada orang dari pagi sampai petang dia akan tenang gembira sepanjang masa. Tak ada. Okay. Kalau ada pun sangat-sangat sedikit. Boleh kata hampir tak ada lah. Sebab dia akan, tapi dia berkuasa memilih emosi dia. Berdasarkan teknik-teknik pemilihan emosi pun boleh. Okay. Yang hari ni kita nak pasti, kita nak bantu ramai orang untuk kenal pasti zon emosi dia. Okay, zon emosi sendiri supaya kita tahu, oh kita sebenarnya sekarang tengah bimbang. Okay, yelah dah duduk rumah kan. Duduk rumah, lepas tu kes naik, bimbang. Mungkin perasaan zon emosi, zon kuning ni kita akan berada waktu pukul 3 hingga pukul 5. Sebab masa tu statistik kes akan dipaparkan. Jadi kita mungkin berada di zon ni. Okay. Tapi bukan sepanjang masa kita berada di zon warna kuning. Kalau kita berada sepanjang masa di zon warna kuning pun, adakah kita berada melebihi seminggu, melebihi 2 minggu tanpa berubah langsung? Tanpa berubah langsung. Yang itu tanda-tanda. Kalau yang itu terjadi, kita bolehlah minta bantuan. Okay? Jadi tadi saya tertarik dengan ujian-ujian seperti DAS apa-apa. Jadi dekat mana sebenarnya kita boleh dapatkan ujian tu secara fizikalnya? Adakah dekat apps ke ataupun ada yang kita pergi ke klinik-klinik berhampiran? Okey. Macam ni, kalau secara online, kita boleh type je dekat Google untuk cari DAS. Kita type, dia akan buat secara online dan dia akan bagi keputusan. Tapi keputusan tu hanya boleh ditafsirkan oleh orang yang terlatih sahaja. Okey. Jadi kalau kita dah buat secara online DAS tu, jadinya kita boleh bawa keputusan tu pergi ke klinik untuk dapatkan bantuan. Okey. Terutama sekiranya kita punya nilai tu adalah nilai yang agak tinggi, iaitu ciri-ciri yang perlukan bantuan. Tapi kalau kita rasa normal keputusan tu, kita tak perlulah untuk pergi ke klinik tu. Tapi kalau kita rasa kita perlu bantuan, kita pergi. Ataupun sebenarnya Kementerian Kesihatan melalui Pejabat Kesihatan Negeri Johor, dia memang ada satu link
yang memang khusus untuk DAS. Lepas tu untuk saringan ni, kemudian dia akan terus tetapkan sama ada kita nak pergi buat temu janji atau tak. Yang itu memang di bawah kelolaan Kementerian Kesihatan, bawah Pejabat Kesihatan Negeri Johor. Yang itulah. Yang itu pun difahamkan ada satu masa pernah mengalami kesesakan sebab ramai orang untuk buat saringan emosi dia sendiri. Tapi saya rasa sekarang masih bawah penyeliaan yang okey lah. Cumanya bersediakah anda untuk dibantu atau membantu diri sendiri. Itu lagi penting. Sebabnya kadang-kadang orang dah buat DAS, lepas tu dia rasa dia ni macam teruk sangat. Lepas tu dia rasa macam tak ada siapa faham dia, tak ada siapa nak tolong dia. Tak. Ataupun sebenarnya dia rasa macam diri dia tak nak ditolong. Ataupun diri dia macam tak perlu bantuan sesiapa. Kadang-kadang itulah yang menyebabkan keadaan tu bertambah teruk. Okay. Okay. Sebab waktu pandemik ni memang semua orang, jangan kata peserta hari ni, saya sendiri pun mengalami perubahan zon ni. Semua orang normal akan mengalami perubahan zon. Dan normal untuk kita melompat-lompat zon. Okay, zon warna emosi ni, zon emosi warna kita ni normal untuk kita melompat-lompat zon, kita berubah-ubah zon tu normal. Selagi kita sedar. Yang penting adalah kesedaran. Bila kita sedar emosi kita, kita tahu apa yang kita patut bertindak. Okay, kita tahu apa yang, tengah marah ni, apa nak buat? Tengah sedih ni, apa kita nak buat? Tak kita nak layan sedih tu sampai seminggu. Okay? Jadi kalau kita menghadapi masalah, jangan duduk seorang-seorang, duduk dalam bilik ke apa semua. Kita kena rujuk pada yang pakar. Betul Puan? Betul. So ada apa-apa soalan di kalangan kita punya peserta-peserta, boleh ajukan kepada Puan Azian. Dialukan Untuk setakat hari ini kita ada 41 orang, alhamdulillah. So dalam konteks kita menghadapi emosi untuk norma baru, memang banyak liku dan juga norma baru yang kita lalui. Betul Puan Azan? Jadi kita lihat, kita tengok kadang-kadang kita kesian juga. Kadang-kadang kita berada dalam keadaan ada yang tak dapat makan, yang tak cukup makan, dan kita lihat tak boleh mendapat pendapatan apa semua. Jadi kita melalui semua tu. Jadi inilah satu ilmu yang boleh kita gunakan supaya kita semua sekali dapat melihat dan dapat kembali kepada, yalah, apa pun kita kembali pada takdir Tuhan, betul? Jadi yang esa tu. Jadi apa pun kita bersyukurlah dengan adanya kita tenang dan aman untuk berada dalam keadaan yang tertekan. Tetapi kita masih lagi ada orang-orang yang sayang kita. Betul Puan? Betul. Jadi dalam konteks yang kita bicara ini, kita harapkan agar kita semua di kalangan para pendidik hari ini memang terjejas. Kita tengok anak-anak kita dengan terpaksa belajar menggunakan handphone, laptop, dan juga dengan kita punya kerja lagi, stres kita jadi itu adalah salah satu punca-punca yang barulah bagi kita, sebab kita sekarang ni dalam proses kemungkinan pendidikan ini mempunyai perubahan yang drastik. Kemungkinan kita kena ada bloggers, pendapat saya lah mungkin ada YouTuber, kita kena mulakan daripada sekarang. Itu yang saya nampak lah. Bila saya tengok benda ni berlarutan, kemungkinan media sosial ni kita perlu adalah setiap orang, setiap pengajar. Betul Puan? Ya, sebab itulah orang cakap norma baru kan, membuat sesuatu yang sebelumnya kita tak terfikir untuk kita bersama-sama berkejaran dengan teknologi.
belajar sesuatu macam sekarang teknologi ni kita terpaksa belajar secara terpaksa. Nak tak nak belajar. Kalau tak kita sendiri akan tertinggal. Kan? Betul. Itu pun boleh mendatangkan sedikit gangguan pada emosi lah. Okey. Sekarang ni saya mungkin boleh kongsi sedikit cara untuk hadapi gangguan emosi. Nampak kan slide ni? Okey. Cara hadapi gangguan emosi. Ini fokus pada emosi ya. Tapi cara ni mungkin juga boleh berkesan untuk kalau ada gangguan pemikiran. Maksudnya kita asyik fikir negatif je, mungkin boleh berkesan dengan cara ni. Ini adalah sebahagian, bukan ini spesifik, bukan. Seperti yang saya cakap tadi, berbeza setiap orang. Okay? Hanya diri kita je tahu apa yang kita lalui setiap hari. Hanya diri kita je yang tahu apa emosi kita. Hanya diri kita je yang tahu apa pemikiran kita. Dan hanya diri kita je yang tahu apa tingkah laku kita. Okay? Cuma kadang-kadang sedar atau tak. Ketiga-tiga aspek tu kita sedar ke tak? Apa yang berlaku pada diri kita. Itu je kesedaran tu. Okay, yang pertama cara dia adalah untuk gangguan emosi ni teknik pernafasan. Okay, teknik pernafasan sangat penting. Okay, sangat penting. Sebab bila kita tengah marah, cuba kita bernafas. Bila kita tertekan, cuba kita bernafas. Okay, tarik nafas. Hembus perlahan-lahan. Okay, ulang sebanyak 3 kali, kita akan rasa satu perbezaan. Sebab apa? Sebab apa teknik pernafasan ini sangat penting dan boleh membantu. Sebab bila kita tarik nafas, kita fokus secara keseluruhan badan kita tentang pernafasan kita. Kita tarik nafas tu, dan kita hembus perlahan-lahan. Satu badan kita ni fokus pada pernafasan. Okay. Lepas tu baru kita fikir balik. Macam kita stopkan kita punya emosi tu. Kita tarik nafas. Okay. Kita rasa tenang. Kalau level contoh kalau level marah tu 9, kita tarik nafas mungkin level marah tu akan turun jadi 4. Tak percaya buat. Kalau tengah marah tu berhenti. Macam berhenti kemudian tarik nafas. Okay. Sebab kita memfokuskan pada pernafasan seketika daripada emosi yang kita hadapi. Kemudian bila fokus kita dah teralih, kemudian kita fikir kita akan kembali semula pada emosi, yang itu akan menurunkan skala. Okey, satu perkara lagi untuk emosi adalah saya nak bagi tips ni adalah skala. Contohnya kita marah, okey, letak skala berapa? Kita marah anak kita skala 4. Okey. Boleh turunkan lagi tak skala? Okey, tarik nafas. Turun. Tiba-tiba skala 1. Skala untuk emosi kita je yang tahu. Bukanlah ambil kertas tulis skala, tak. Ini untuk membantu kita kena pasti. Tadi yang pertama kita dah kena pasti emosi kita dah zone kat mana. Kemudian kita penting untuk kita letakkan skala kita. Skala emosi kita. Okey? Supaya teknik-teknik ataupun cara hadapi gangguan emosi ni mungkin boleh membantu. Sama ada menurunkan skala. Kita harap tak naikkan skala lah, kecuali lah skala dekat zon hijau. Itu tak apa kalau naik skala dia. Kalau yang lain-lain tu kita bimbang, dia akan mempengaruhi kehidupan kita sehingga kita tak mampu berfungsi yang sepatutnya. Itu dah termasuk kategori gangguan kesihatan mental tadi. Okey? Okay, seterusnya teknik kedua, berhenti dan berfikir kembali. Contohnya kita tengah risau. Berhenti risau, fikir. Kenapa aku risau? Kenapa? Fikir kembali. Kenapa aku risau? Okay, ada COVID. Okay, COVID. Okay, fikir COVID tu macam mana? COVID tak akan menjangkiti seseorang jika virus itu tidak masuk dalam badan. Betul? Okay, contohnya ada COVID dekat permukaan telefon ni. Ada COVID. Contoh, saya bagi contoh, bukan ada, tak ada tak ada. Harap-harap tak ada. Harap tak ada. Ini permukaan telefon ni kalau kita contoh ada, kita terpegang. Okay, kita terdedah pada ni. Kemudian
Okey. Patut kita buat apa? Okey. Dia kata SOP perlukan hand sanitizer. Okey. Cik. Lepas tu basuh tangan dengan sempurna semua. Kalau ada yang kata dia ada dekat atas ni, saya dah terkena tadi. Okey, saya dah ambil hand sanitizer, dah sapu. Ada lagi tak? Tak ada kan? Macam tu. Okey, kita fikir. Berhenti fikir. Kita tadi takut COVID. Okey, kalau kita takut, seeloknya kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga buat apa? Kita sediakan hand sanitizer, kita basuh tangan, ikut SOP semua tu. Dah boleh menurunkan skala kebimbangan kita. Betul tak? Betul. Okey. Yang ketiga, kita kembali pada matlamat. Contohnya kita rasa macam bosan. Okey, fikir. Kita rasa bosan tu berpanjangan. Dah bosan dah. Minggu lepas benda yang sama. Duduk rumah, makan tidur. Lepas tu buat kerja office pun mana yang perlu je. Lepas tu kita rasa bosan kan. Contoh macam tu. Kita kembali pada matlamat. Apa matlamat kehidupan kita? Apa matlamat yang kita nak? Jadi kita rasa macam kembali ke zon hijau, terfokus. Sebelum tu kita dekat zon emosi yang lain tu kita macam bosan. Bosan kat zon emosi warna apa tadi? Bosan. Bosan. Kuning kan? Bukan kuning? Kuning ke biru? Kuning kan? Terus. Kawasan. Okey, bosan dekat kategori biru, betul? Biru. Biru. Okey, bosan kat kategori biru. Kalau dia berpanjangan, ini cara hadapi gangguan emosi. Okey, kita kembali pada matlamat kita. Matlamat kita apa? Okey, contohnya kita sebagai seorang pelajar, okey, ambil buku, boleh baca. Jadi bosan tu akan hilang. Okey. Contohnya kita sebagai seorang pekerja, okey, fikir apa benda yang nak buat perancangan, ambil kertas, buat perancangan. Bosan akan hilang. Kita sebagai seorang ibu bapa yang kena menghadap PDPR anak, rasa bosan dengan PDPR. Okey, kalau macam tu, kita fikir. Kembali pada matlamat. Kenapa PDPR tu dibuat? Kita fikir balik. Kembali pada matlamat. Matlamat PDPR tu dibuat untuk apa? Okey, faham? Nampak tak kat situ? Macam mana kita nak menghadapi gangguan emosi tu? Okay. Seterusnya, ini cari punca. Kadang-kadang kita marah, kita tak tahu punca kita apa. Betul tak? Okay. Contohnya, kita marah, kita tak tahu punca kemarahan kita apa. Cuba kena cari punca. Percaya atau tidak, kadang-kadang punca kemarahan kita itu adalah sesuatu yang kita tak sangka itu dia. Contoh, punca kemarahan. Bangun pagi, tengok sampah bertaburan kat lantai. Okay. Tapi kita tak marah masa tu. Tiba-tiba anak kita tumpahkan air dekat dapur. Kita marah waktu tu. Contoh, berganda kat situ. Sebenarnya punca kemarahan kita adalah sebab bersepah dekat lantai pagi-pagi hari tu. Nampak tak? Tapi kalau kita lebih mendalami sikit lagi dalam psikologi, itu kita letak dekat dia punya pemikiran. Punca sebenar adalah dekat pemikiran. Dia meletakkan syarat kesempurnaan mesti setiap masa. Mungkin itu syarat dia. Dan itu yang mencetuskan kemarahan dia. Dan itu yang menyebabkan dia berada di zon merah. Nampak tak kat situ? Kita kena berfikir mencari punca sebenar emosi tu berlaku. Okay. Saya sarankan bila kita tahu zon emosi kita terus cari punca. Memang penat sikit lah nak bekerja kepala kan, nak berfikir. Tapi kalau emosi tu tidak menyumbang kepada keaktifan ataupun kefungsian peranan kita sebagai diri kita tu, jadi cari punca untuk kita turunkan skala tu. Terutamanya kalau yang 3 zon tu lah. Kalau hijau tu, dia macam okey. Macam okey untuk kita tak perlu cari punca lah. Takkanlah nak cari punca kita gembira. Tapi tak salah cari punca kita gembira. Contohnya kalau kita rasa sebenarnya kita gembira sebab ada orang cakap kita cantik. Itu okey. Kalau kita dah dapat punca yang kita gembira tu, jadi kita salurkan kegembiraan pada orang lain pula. Supaya zon emosi hijau tu
disebarluaskan. Okey, contohnya kalau kita gembira sebab kita rasa hidup kita terkawal. Jadi kongsi dengan orang rasa kegembiraan tu, rasa hidup terkawal tu macam mana cara. Tapi janganlah paksa orang dengar pula. Nanti orang bertukar zon emosi pula. Kita pun lama-lama bertukar zon emosi kalau kita paksa orang. Sebab kita dah meletakkan syarat kat situ. Okey, selain daripada kita cari punca gangguan emosi ni, kita juga boleh tengok pada kita punya penghargaan diri. Sejauh mana kita menghargai diri kita. Okey. Selalu daripada kecil sampai besar orang akan cakap sayang mak ayah, sayang keluarga, sayang agama, sayang negara. Berapa ramai orang akan cakap sayang diri sendiri. Itulah yang kebanyakan pengamal kaunseling dan psikologi nak terapkan sekarang ni adalah sayang diri sendiri. Sayang diri sendiri. Bukan penting diri, bukan. Sayang diri sendiri maknanya kita tak nak emosi kita tersakiti. Kita tak nak fizikal kita tersakiti. Kita tak nak pemikiran kita tersakiti. Contohnya, kita tahu ada orang sindir kita. Kita tak nak emosi kita tersakit, jadi kita tak perlu respon untuk tu. Kita pilih untuk abaikan. Secara pemikiran kita abaikan, emosi kita terjaga. Sebab tu kita sayang diri kita sendiri. Okey, penghargaan diri adalah bila kita buat sesuatu yang kita rasa dah selesai, kita menghargai diri sendiri. Walaupun pada satu perkara yang mungkin ringkas bagi orang. Contoh, kalau kita dah, hari ni kita dah buat tanam pokok, okey, dah menghargai diri, okey, pergi kedai ke beli aiskrim untuk menghargai diri sendiri. Nampak simple tapi penghargaan diri ataupun diri ni perlu untuk buat emosi kita stabil. Kita kadang-kadang lupa buat benda ni. Okay. Atau paling senang sebelum tidur. Okay. Hari ni dah buat kerja banyak. Okay. Dah kemas rumah, dah masak. Ni untuk ibu-ibu lah terutamanya. Bapa-bapa pun boleh juga dah jaga anak kan. Okay. Lepas tu sebelum tidur tu buat penghargaan diri sendiri. Okay, hari ni hebat sebab dah buat macam ni. Nampak macam puji diri sendiri lah. Tapi kadang-kadang perlu. Sebabnya kita je tahu apa yang emosi kita perlukan. Betul tak? Kita je kadang-kadang rasa macam orang tak faham lah. Orang tak menghargai kita lah. Kita rasa macam tu. Tapi adakah diri sendiri menghargai diri sendiri? Adakah kita menghargai diri sendiri? Okay. Nampak tak? Okay. Adakah kita meletakkan diri kita pada satu tahap penghargaan untuk diri sendiri? Sebab kita banyak mengharap penghargaan orang. Tapi adakah kita meletakkan diri kita pada satu tahap penghargaan pada diri kita sendiri? Bila kita buat macam tu, saya yakin gangguan emosi ni skala dia akan lama-lama menurun. Okay? Walaupun kadang-kadang kita rasa macam sedih, kita sedih tapi dalam masa sedih-sedih tu kita masak. Okay. Maknanya kita patut memberi penghargaan untuk kita sebab dalam masa keadaan kita tengah emosi sedih warna apa. Itu tengah sedih tu kita masak. Kita menghargai diri kita. Kita mampu melaksanakan tugas kita juga. Ataupun kita melaksanakan peranan kita sebab kita masak kita nak makan. Yang tu. Kita hargai walaupun sekecil-kecil perkara. Okay. So, jadi dengan ini saya nak menghargai semua peserta-peserta yang bersama-sama mencari cara untuk bantu diri masing-masing. Okay, bagi tepukan untuk diri masing-masing. Okay, ini penghargaan dari saya. Macam mana pula penghargaan anda semua untuk diri sendiri? Okay. Okey, dan langkah yang saya senaraikan yang ke-6 ni adalah rasionalkan diri. Rasionalkan diri. Okay. Orang selalu cakap, setiap permulaan ada penghujung. Okay, begitu juga. Percayalah, setiap permulaan ada penghujung. Okay, begitu juga dengan keadaan COVID-19 ni. COVID-19 ni juga. Pandemik ni. Kita dah namakan dia pandemik. Satu dunia merasai ini. Setiap permulaan ada pengakhiran.
percayalah dia akan ada pengakhiran. Okay? Cuma kita tak tahu bila. Kita sama-sama bergerak ke arah pengakhiran itu. Jadi kita rasionalkan. Bukan Malaysia je kena, negara lain pun kena. Okay? Negara lain pun sama-sama membantu menghadapi situasi ni. Okay, kalau kita tengok negara luar dah ada yang penerbangan pertama bercuti pada negara-negara yang disenaraikan untuk masuk. Kita rasa macam wah bestnya, kenapa Malaysia belum? Okay, belum tiba masa untuk kita. Nanti akan tiba. Jangan risau, akan tiba. Kita akan sama-sama melangkah ke arah tersebut. Okay, jadi contohnya salah satu cara jaga SOP tu mesti. Okay, yang kedua kita akan ambil vaksin. Okay, rasionalkan diri. Kenapa kena ambil vaksin? Sakit kot kena cocok 2 kali pula tu. Tapi kita fikir apa kesan vaksin? Berhenti dan fikir kembali. Yang itulah. Okay, step dia akan berhubung kait. Rasionalkan diri kita. Okay, contohnya rasional tak kalau betul tak kalau orang buat salah kita marah? Mungkin betul. Skala marah kita berapa? Patut tak kita letakkan, rasionalkan anak contohnya okay, anak buah bos pula kan. Asyik keluarga je kan, kita pergi kat kerja sikit. Bos anak buah lambat hantar report. Lepas tu kita nak marah. Okay, marah. Memang rasional. Orang tak siap report kita marah. Okay, skala marah kita berapa? Itu kalau kita skala marah 9, boleh tak turunkan sikit? Kalau kita marah 10 sekali pun, daripada 0 hingga 10, tertinggi 10, adakah situasi tersebut akan merubah dia? Adakah emosi dia akan okey untuk dia terus buat report tu sekarang juga? Tak kan? Kalau kita letak skala emosi tu tertinggi pun pada diri kita, sebenarnya kita menyakitkan kita. Kita boleh je letak marah tu pada skala 5 untuk dia. Kita marah, okey, tapi bila kita letak skala tu lagi rendah, kita akan lebih rasional. Kita akan lebih bertindak secara terkawal. Kita marah, kalau skala 10 kita akan caci maki, hamun dia, jerit kat dia kan. Kalau skala mungkin skala 3, skala 4 tu kita tak marah secara caci maki je. Okey, macam ni. Kita secara tegas ke kan. Itu akan okeykan diri kita, okeykan dia juga. Okey. Itu rasionalkan diri kita. Kita nampak emosi tu, kita respon pada situasi, kita tentukan skala. Kita yang tentukan skala. Sebab skala tu berapa, kesan dia diri kita yang tanggung. Okay? Bukan dia, kita. Dia, zon emosi dah berbeza. Maksudnya, mungkin kita kat merah, kita sebagai bos kat merah, anak buah, kita dah marah tu, mungkin dia dekat kuning. Dia risau. Kan, dia risau. Tapi skala dia berapa, dia yang tentukan. Kita tak terlibat, tapi tak salah untuk kita turunkan skala supaya zon dia pun okey. Kita sama-sama jaga emosi masing-masing. Okey? Jangan tak dapat je. Jangan bila tak dapat, contoh cari orang tu, yang anak buah tu tak dapat, lepas tu kita marah. Kita marah, kita dah rosakkan, kita dah mengganggu emosi kita. Lepas tu bila anak buah tu pula, kalau dia dah risau, dia matikan telefon dia. Buat kita lagi nak bermarah kan. Dekat situ, kita yang menguasai emosi. Dan anak buah tu pula kena fikirlah masing-masing. Sebab gangguan emosi ni berlaku bila kita tak dapat mengawal keadaan. Okay, kita tak mampu, kita tak pasti kat mana emosi kita tak pasti berapa skala kita. Dan kita rasa macam apa yang kita tengah hadapi tu. Untuk memahami emosi, tadi saya dah ajar step by step tu. Dan ini cara untuk menghadapi gangguan dia. Okay, kalau untuk tak kisahlah siapa-siapa pun, jangan lupa kita kadang-kadang marah pada diri sendiri. Marah pada diri sendiri. Macam mana nak marah? Ambil cara marah. Adakah cara marah pada diri sendiri tu akan buatkan kita okey? Tak okey. Tengok skala. Kita boleh marah diri kita sendiri. Boleh. Tapi jangan terlalu tinggi. Marah diri sendiri supaya kita push diri kita. Okey, marah.
Lah, marah diri sendiri. Kenapa aku tak siap? Marah diri sendiri bukan dia marah kat bos dia. Okey, dia marah sendiri. Kenapa aku tak siapkan report ni? Okey. Tadi risau kan? Lepas tu dia dah tukar zone. Dari risau dia marah diri sendiri. Okey. Tapi dia letak skala dia biasa je. Okey biasa macam 2 ke 3 ke. Lepas tu dia ambil action, dia ambil tindakan untuk terus bergerak. Yang itu okey. Jangan marah diri sendiri, terus marah, last mencederakan diri sendiri. Lupa nak membuat penghargaan, lupa nak jaga, lupa nak sayang diri sendiri. Yang itu pun ramai juga. Dalam situasi-situasi pandemik COVID-19 ni ramai yang macam tu. Okay, marah diri sendiri, last menyakitkan diri sendiri. Okay. Okay, seterusnya. Okay, sesi soal jawab. Ada soalan? Soalan tambahan? Ada soalan daripada kalangan peserta? Dekat kita share Facebook ada apa-apa soalan? Tak ada. Di Facebook. Jadi kita sekarang ni bersama-sama dengan Puan Azian selaku pegawai kaunselor di ILP Tangkak membicarakan tentang satu tajuk yang sangat menarik, yang mana tajuknya bagaimana kita nak mengenali zon emosi semasa pandemik. Jadi apa yang kita dapat daripada perkongsian ni banyaklah kan. Pertama tadi Puan Azian dah cerita cari punca kan, cari punca. So itu semua adalah tool-tool sebenarnya yang membantu kepada kita untuk membetulkan ataupun membalikkan semula matlamat asal, betul Jadi di kalangan peserta ada soalan ke apa? So kalau sesiapa yang boleh sharekan link kita boleh meramaikan lagi. Untuk bagi pihak saya mengharapkan agar kita semua sekali dapat sharekanlah untuk promosi ILP Tangkak, yang mana kita ada lagi kekosongan untuk mereka-mereka yang di luar sana, anak-anak yang mana yang masih lagi mencari-cari untuk mendapatkan pendidikan di kemahiran. ILP Tangkak ada lagi kekosongan, so bolehlah sertai ataupun kita akan bagi link nanti. Untuk keterangan lebih lanjut, boleh ke saya suruh Encik Syarul untuk terangkan berapakah kedudukan sekarang ni? Okey, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kedudukan ni macam main bola Pak Hasil. Malam tadi ada bola kan, tapi tak sempat tengok sebab hari ni ada ni kan. Hari ni ada ni, tak sempat tengok kan, tidak tak tahu lah kan. Jadi saya sebenarnya tertarik juga dengan Puan Azian tadi. Sebab apa, saya cerita sikit lah Puan Azian mungkin bila kita marah tu kita letak kita punya zone tu kan. Zone tu peringkat apa? Contoh yang paling marah 5, lepas tu kita boleh letak 4. Saya ni kalau marah tak tahu saya nak boleh letak apa. Tak buat letak apa. Kalau kena marah lagi lah saya punya zone saya pun dah jadi berkabut je kan. Kalau kena marah, kalau marah orang kadang-kadang 5, kalau nak fikir kita letakkan 3, 2 macam lambat sikit kan, tak tahu kan. Kan, tapi saya mungkin lepas ni saya boleh praktikkan lah kan. Nak marah aja zone 2, zone 1 kan. Jadi macam yalah, saya fikir je tadi kan. Saya dengar Puan Azian ada satu benda yang baru bagi saya kan, mungkin boleh letak kan. Kadang orang cakap ambil air semayang, kalau marah duduk, bangun kalau bangun duduk, kalau duduk baring kan. Ini kita boleh cuba juga kan, nak letakkan zone. Kalau kena marah tu macam mana kita nak letakkan zone kan. Kena marah ni kepala ni sakit kepala ni kena marah kan. Okey jadi terima kasih Puan Azian. Sedikit kita dapat juga berkongsi ilmu kan, dapat juga ilmu daripada Puan Azian. Okey, untuk maklumat pengambilan pelajar bagi sesi 2021, saya update pada 6 bulan 7 semalam. Okey, untuk bidang CAD mechanical sekarang dah penuh. Okey, untuk fabrikasi logam pun penuh. Okey, untuk bidang kimpalan penuh. Okey, polimer penuh. Okey, komputer rangkaian pun dah penuh. Ini data yang saya ada
data yang saya ada mengenai Google Form yang kita dah share. Okey, untuk mekatronik kita ada kosong lagi 12. Kita harapkan boleh kongsi lagi. Dan untuk pembuatan kita ada kosong lagi 8. Okey, untuk 2 kos ni je. Kalau ikut data saya ni ada 2 kos ni saja yang belum penuh. Kan? Kita buka lagi sampai hujung bulan 7 ni. Sebab kita akan ambil pengambilan start bulan 8. Jadi kita buka lagi pengambilan. Okay, pelajar-pelajar semua, pelajar dan pengajar boleh share, kongsikan kekosongan khusus-khusus mekatronik dengan pembuatan mall. Okay, khusus teknologi mekatronik dengan pembuatan mall. Okay, boleh bagi tahu kawan-kawan, okay, saudara mara, jiran, okay, ataupun orang kampung ke kan, ada adik-beradik ke kan yang bawah lepas SPM tu tak ada apa nak buat. Okay, kita boleh kongsikan link untuk kemasukan ni. Kita boleh kongsi buka laman web ALP Tangkak, itu www.alptangkak.gov.my, ataupun kita pergi layari Facebook rasmi ALP Tangkak, dekat situ pun ada link juga. Okey, jadi kita buka 2 kursus ni. Okey, memang kalau boleh tolong penuhkan. Sebab apa, saya rasa masa tak lama lagi insya-Allah. Lepas tu kelulusan pun ni sangat minimal. Okey, kelulusan untuk masuk ni hanya tamat tingkatan 5, boleh membaca, menulis, okey, boleh melihat. Okey, jadi memang untuk pandemik ni kita rasa memang dia punya kelulusan tu diturunkan lagi lah. Okey, untuk mekatronik ni tempoh dia punya pembelajaran adalah 21 bulan. Okey, 21 bulan iaitu 18 bulan belajar di LP dan 3 bulan belajar latihan industri di luar ataupun di kilang ataupun industri ya. Okey, untuk pembuatan tempoh pembelajarannya 27 bulan iaitu 24 bulan di ISP dan 3 bulan di latihan industri di luar juga. Okey, jadi kalau ada dekat sini nak tanya tentang kemasukan, saya boleh jawab juga lah. Saya boleh bersedia. Okey, kita buka lagi ni untuk mekatronik dengan pembuatan. Hanya 2 lagi lah insya-Allah. Kalau ikut pada data yang saya ada sekarang. Okey. Okey, kalau berkenaan okey. Kalau ada apa soalan boleh tanya. Ada apa-apa soalan? Saya nampak sini ada IP Mersing ada saya nampak. IP Mersing, IP Ipoh. Terima kasih sebab support walaupun tak ada link tapi kita boleh nampak sebenarnya. Okey. Terima kasih Jadi dah tersebar juga kita ni Puan Azian dengan Cik Rafidi alhamdulillah. Okey. Harapnya dia membantu kita lah untuk lebih promosi. Okey. Elon cik. Ya saya. Elon. Okey, Elon ni saya dah ni. Selalunya Elon kita akan cek 6 hari bulan ke 10 hari bulan. Hari ni baru bulan, baru 7 hari bulan. Betul tak? Kan? Jadi Okey cik. Okay, jadi cek selepas 8 hari bulan tengok. Okey, insya-Allah kalau tak ada apa-apa masalah, biasanya tak ada masalah, insya-Allah akan masuk untuk Elon Okey. Okey, ada lagi. Ada lagi tak? Elon tu dah tutup lah. Maknanya dah settle lah. InsyaAllah 8 hari bulan ke atas. Sebelum kalau selepas 10 hari bulan ada masalah, boleh bagi tahu kita Okey, tolong share. Okey. Okey, ada apa-apa soalan lagi tak? Kalau tak ada, kita serah kepada Cik Rafizi. Kan sekarang ni saya punya zon emosi warna hijau. Sebab masa tu. Okey. Okey. Okey, terima kasih kepada Cik Syarul yang mana okey. So itu adalah serba sikit tentang daripada BPPL. Jadi kita meneruskan lagi, mungkin masa ada lagi dalam 10 minit. Ada apa yang kita hendak supaya benda ni kita dapat gunakan satu platform yang mana kita menggunakan live ni, kita dapat serba sikit ilmu perkongsian daripada Puan Azian. Jadi untuk sesi seterusnya adalah apakah kesimpulan yang kita boleh dapat daripada slot yang kita laksanakan ni daripada Puan Azian. Mungkin boleh kupaskan sebelum kita tamatkan bicara kaunselor. Silakan. Okey, seperti mana yang semua orang sedia maklum, hari ni tajuk kita untuk kenali emosi kita kan. Jadi saya harap semua orang dapat mengenal pasti emosi. Bila kita dah kenal pasti emosi, jadi kita akan boleh ke peringkat seterusnya. Iaitu macam tadi, bila kita dah kenal pasti emosi, kita tetapkan kita kat zon mana.
Ataupun kita fikir kita kat zon mana, lepas tu emosi kita apa. Lepas tu kita fikir pula skala kita kat mana, skala emosi kita kat mana. Lepas tu apa yang kita patut respon untuk emosi tersebut. Okay. Supaya dia tak mengganggu kefungsian, tak mengganggu kita punya peranan dalam kehidupan. Okay. Jadinya saya kongsikan sekali lagi yang poin yang paling nampak ke? Dah nampak ke belum? Belum. Belum lagi. Okey, saya kongsikan satu. Ni. Ini adalah ni saya kongsikan. Okey, dah nampak? Okey, saya kongsikan ini. Yang paling penting kita hari ni adalah yang ini. Kita tentukan kat mana zon emosi kita berada. Okey. Kalau kita dah tahu kat mana zon emosi kita, senang kita untuk bertindak balas dengan emosi kita. Betul? Lepas tu dah tahu emosi, tahu skala pula. Skala kita berapa? Lagi senang kita ni. Okay, tadi saya nak respon sikit pada Cik Syarul tadi. Dia kata kalau kena marah. Okey, kalau kena marah. Kalau kena marah macam mana kan? Kalau kena marah macam mana? Mula-mula kita Dah besar-besar ni, dah besar-besar pun kena marah juga kan? Walaupun kita marah anak kita, dah besar pun kena marah juga kan? Okey, kalau kita kena marah, langkah pertama kita pilih lepas kita kena marah tu zon kita kat mana. Mungkin macam agak mustahil lah kalau untuk warna hijau, betul? Kadang-kadang tak apa nak rasa perasaan dia kan? Okey, tengok tingkah laku jadi macam mana. Tingkah laku jadi macam mana. Dekat tingkah laku tu kita akan ke arah yang zon yang warna apa. Biasanya dia akan bergabung di situ. Betul tak? Kita akan rasa panik. Dah merah dah. Kita rasa mungkin risau kan, bimbang. Kuning dah. Lepas tu skala mana yang tertinggi? Kita rasa panik lebih ke bimbang lebih? Itu masing-masing punya ketentuan tau. Kita tak boleh cakap, okay, kalau kena marah mesti confirm duduk merah. Tak. Tengok orang tu. Okay. Lagi satu tips dia adalah, tadi saya ada kongsi yang ini. Kan? Kita guna yang ini. Bila lepas kita kena marah, kita rasa macam alamak, emosi terganggu sikit. Kalau kita tak kenal pasti apa emosi kita, kita just berhenti dan berfikir. Kita berhenti dan berfikir. Okay, kena marah, apa nak buat? Okay. Tak tahu apa nak buat, okay, tengok balik. Kembali pada matlamat. Apa yang sepatutnya kita nak buat? Okay. Tapi jangan lupa buat penghargaan diri. Sebabnya bila kita buat penghargaan diri tu, kita akan okeykan. Okay. Contoh dah buat kerja, dah buat dah. Okay. Tahniahlah pada diri sendiri sebab dah buat. Okay. Tapi kita kena perbaiki diri. Jadi kita menggalakkan, memotivasikan diri sendiri. Bila kita dah buat penghargaan diri, kita akan wujud satu perkataan motivasi diri sendiri untuk buat semula ke apa ke kan. Kalau dah kena marah tu kan. Okay, lepas tu nanti kat situ kita akan boleh mampu rasionalkan diri. Okay, rasionalkan diri, dia punya key point dia atau dia punya kata kunci adalah pemikiran. Okay. Okay, lepas kita dah kena marah. Okay, pertama kalau kena marah pasal kerja, kita takkan kena buang kerja, betul? Jadi kita akan kena marah pasal kerja, kita tak akan kena buang kerja. Ini untuk orang yang memang jawatan tetap lah, kita tak akan kena buang kerja. Paling-paling teruk pun dekat kita punya penilaian. Itu lama lagi. Sekarang ni kita nak hadap sekarang. Rasionalkan diri. Kita mampu nak baik pulih lagi. Jadi kita buat penghargaan. Kita mampu, kita kuat, kita buat. So kita buat penghargaan diri, kita akan, kita dah bimbang tu akan turun. Panik tu akan, bila panik, langkah paling utama adalah buat teknik pernafasan. Panik tu kadang-kadang skala dia memang 9, 8, 10. Tu skala kan. Biasa panik tu memang macam tu. Jadi bila panik kadang-kadang dia lupa. Dan yang bila paling ketara, bila panik kita akan bernafas tersekat-sekat. Bila kita panik, kita akan nafas pendek, tersekat-sekat, macam tak sampai, tak jejak. Kita buat teknik pernafasan. Bila kita buat teknik pernafasan, kita sebenarnya keluar daripada situasi tu sekejap. Kita fokus pada pernafasan, kemudian kita masuk balik situasi tu.
Nanti itu akan membantu gangguan emosi kita tu lah. Nampak kat situ. Yang ini juga tips yang boleh membantu. Ya, ini kalau kena kita- marah dengan isteri lah, bukan dengan bos, kena marah dengan isteri. Jadi boleh. Kena marah dengan siapa? Dengan isteri. Oh, dengan isteri. Okey, kalau kena marah dengan isteri, kita tengok cari punca. Entah pagi tadi kita lupa nak cerita tuala dekat penilai dia kan. Kadang-kadang punca yang kecil pun boleh menjadi gangguan emosi pada orang lain. Betul tak? Macam tu juga kadang-kadang kita lupa nak buat sesuatu. Kita kalau dah istilah lupa, mestilah kita pun tak nak benda tu. Okay kan? Tapi biasanya kadang-kadang orang guna perkataan lupa tu untuk guna helah bela diri dia. Lupalah padahal pada hakikat sebenarnya dia sengaja melupakan sesuatu. Sebab dia tak fokus pada ketika itu. Yang itu. Itu berbeza lupa sengaja dengan lupa dibuat. Okay. Bila emosi-emosi kita juga sebenarnya menyalurkan emosi emosi pada orang lain. Okay. Okay, kita sebenarnya menyalurkan emosi pada orang lain. Kalau kita gembira, kita boleh menyalurkan emosi gembira tu pada orang lain juga. Kalau kita rasa macam perkataan yang saya macam tak berapa nak sebut, tak digalakkan sebut dalam perkongsian macam ni, tapi sebab orang akan terfokus pada perkataan tu. Stres. Bila kita rasa stres, nanti benda tu akan berjangkit. Okay, kalau kita cerita pasal stres, okay, kalau cerita pasal stres, semua orang mungkin mengalami situasi tersebut. Senang untuk cakap stres. Okay, stres. Dia stres atau perkataan stres. Tapi emosi dia stres. Tertekan ke? Sedih ke? Gembira ke? Dia sendiri confused. Sebab itulah zon emosi ini membantu. Boleh membantu orang untuk kenal pasti emosi dia. Okay. Kalau cerita pasal stres, okay. Saya rasa macam dah kesimpulan dah kot ni kan? Dah kesimpulan dah. Okay, Kita pun ada masa dalam 3 minit lagi. Okay. Kalau cerita pasal stres, semua orang boleh dikatakan terganggu emosinya. Daripada kanak-kanak, orang dewasa, sekolah darjah berapa pun, umur berapa pun, mungkin baby sendiri sekarang ni boleh terganggu emosinya. Jadi cabarannya untuk sama-sama adaptasi ke situasi yang baharu ini untuk kita sama-sama memastikan emosi kita terjaga. Okay. Kita yang orang kata lebih rasional, lebih dewasa ini sama-samalah membantu mengenal pasti emosi sendiri, emosi anak-anak, emosi persekitaran kita. Supaya kalau zon emosi kita hijau, orang lain pun hijau. Okay. Supaya kita pastikan emosi tu menyebabkan sekeliling pun, kalau kita rasa disayangi, kita nak orang lain pun rasa disayangi. Kalau kita rasa tenang, orang lain pun rasa tenang. Bukan kita je tenang, orang lain tengah geram. Seelok-eloknya kita pun sama-sama kongsi zon hijau. Okay. Kesimpulan kat sini, kenal pasti emosi, kenal pasti zon, kenal pasti skala. Supaya kita mampu untuk menghadapi situasi. COVID dah datang, tetap datang. Kita dah berada dalam situasi COVID bukan baru sehari, dah agak lama. Ingat penghujungnya ada. Kita bersama-sama usaha ke arah penghujungnya. Bukan kita nak meratap sekarang, bukan. Perjuangan kita belum tamat. Kalau kita bukan orang yang terpaksa berperang, pegang senjata COVID sekarang itulah dengan PPE dan segala benda tu, kita galakkan usaha ke arah kejayaan tu. Emosi kita tahu, kita jaga. Alhamdulillah wa syukurillah dengan perkongsian daripada Puan Azian hari ini kita dapat sedikit ilmu yang mana ilmu ini dapat memanfaatkan kepada semua sekali yang berada di live. Jadi untuk akhiri untuk bicara santai konselor ini,
saya mengharapkan agar kita semua perlu menjaga SOP dan pastikan semua dapat dos suntikan vaksin. Dan saya doakan semua sekali kita di kalangan kita semua dilimpahi rahmat, okey. Dan juga akhir kata daripada program ini, saya mohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap. Terima kasih kepada Puan Azian kerana dapat sudi berkongsi. Dan yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang pada diri saya, dan kami sentiasa mengharapkan doa-doa kalian semua sekali agar COVID ini diangkat daripada wabak-wabak ini. Jadi daripada itu saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Okay. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua LP luar yang support PPL Tangkap. Terima kasih.